baik-baik. Sebutir tamu dengar lah, nama balik lah. Sebutir tamu dengar. Betul. Saya telah beberapa kali membangkitkan pertanyaan tentang status Sekolah Kebangsaan Danau Perdana di Taman Danau Desa yang telah dikosongkan sejak tahun 2005 demi bangunan sekolah yang tidak selamat. Mengikut jawapan Parlimen daripada Kementerian Pendidikan pada 12 Jun 2014, saya difahamkan bahawa Kementerian Pendidikan telah menyerahkan kes ini kepada Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration KLRCA pada 21 November 2012 yang KLRCA telah menolak tuntutan daripada pihak penuntut iaitu Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur terhadap Kerajaan Malaysia. Lanjutan daripada keputusan itu, Kerajaan Malaysia dibenarkan membuat tuntutan balas Kerajaan Malaysia terhadap pihak penuntut sedang dikendalikan oleh Kamar Jabatan Peguam Negara. Jawapan Parlimen pada 12 Jun 2014 juga menyatakan Kementerian Pendidikan Malaysia sedang dalam proses pelantikan perunding bagi tujuan menilai tuntutan ganti rugi kerosakan bangunan SK Danau Perdana. Peruntukan juga telah disalurkan kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi urusan penempatan kawalan keselamatan dan perkhidmatan pembersihan kawasan sekolah berkenaan secara berkala, iaitu 3 bulan sekali bagi mengelakkan kawasan berkenaan dicerobohi dan dikotori. Kebersihan di tapak berkenaan juga akan dipantau sehingga proses timbang tara antara pihak kerajaan dan kontraktor selesai. Tadi yang dipertua, 1 tahun telah berlepas daripada jawapan Parlimen tersebut. Penduduk di sekitar Danau Desa masih menunggu keputusan timbang tara KLCRA dan perkembangan terbaru. Soalan penduduk di Taman Danau Desa adalah nombor 1, apakah status ataupun hasil timbang tara di antara Kerajaan Malaysia dengan Dewan Perniagaan Melayu di KLCRA? Nombor 2, apakah status tapak SK Danau Perdana di Taman Danau Desa tersebut? Apakah tanah tersebut telah dikeluarkan suratan hak milik berasingan? Apakah ia telah dizonkan sebagai tanah pendidikan? Yang ketiga, apakah rancangan Kementerian Pendidikan terhadap tanah SK Danau Perdana tersebut? Apakah kerajaan masih kekalkan tapak ini sebagai tapak sekolah pendidikan ataupun ia akan telah ditukar kepada status tanah perumahan ataupun komersial? Pemandangan kebanyakan penduduk di Taman Desa dan Danau Desa amat berharap Kementerian Pendidikan boleh menukar sekolah itu kepada sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Apakah kementerian akan mempertimbangkan permohonan mereka? Sekian, terima kasih. Ya, sila Mak Menteri. Datuk Seri Dr. Yang di-Pertua, terlebih dahulu Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat atas prihatin yang berhormat seperti berhubung status sekolah kebangsaan Danau Perdana di Taman Danau Desa of Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur. Kesempatan ini izin saya menjawab beberapa pertanyaan berhubung sekolah tersebut. Untuk makluman ahli Dewan yang mulia, tapak SK Danau Perdana adalah milik Perserohan Tanah Persekutuan yang dizonkan sebagai tanah pendidikan bagi kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Mengenai hasil timbang taraf seperti dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, ianya telah digugurkan dan penuntut dikehendaki untuk membayar kos yang ditanggung oleh responden dalam proses timbang taraf yang berkenaan. Berhubung dengan status sekolah berkenaan, pihak Jabatan Kerja Raya atau JKR Malaysia telah melantikkan pasukan pakar pada 12 hari bulan Mei 2015 bagi melaksanakan kajian dan menyediakan laporan penilaian kerosakan untuk dilaporkan kepada pihak timbang taraf. Status SK Danau Perdana akan diputuskan setelah pihak timbang taraf menilai laporan kerosakan yang disediakan oleh JKR. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tapak tersebut digunakan sebagai tapak sekolah kebangsaan. Sehubungan itu,
selaras dengan dasar pembinaan sekolah untuk kegunaan semua kaum, keutamaan adalah membina sekolah aliran perdana. Sekian, terima kasih. Ucapan penangguhan oleh Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Sarike. Ya, sila Yang Berhormat. Okey, thank you. Terima kasih Dato' Seri Dato' Yang Di-Pertua. Pembinaan Lebuh Raya Pemponia merupakan satu projek yang memang dinanti-nantikan oleh penduduk-penduduk di Sarawak dan Sabah sejak pembentukan Malaysia. Yang selalu mengecewakan penduduk Sarawak dan Sabah adalah kerajaan pusat tidak mengambil langkah atau inisiatif yang meyakinkan rakyat Sarawak tentang pembinaan Lebuh Raya tersebut. Sungguh pun kerajaan pusat telah mengumumkan bahawa kerajaan pusat telah bermula untuk membina Lebuh Raya tersebut dengan peruntukan sebanyak 27 bilion dalam bajet 2015. Rakyat Sarawak masih dalam keraguan bilakah projek pembinaan Lebuh Raya tersebut akan tamat. Sehubungan itu, saya sebagai salah seorang ahli parlimen dari Sarawak ingin merayu kepada Kementerian Kerja Raya supaya menjelaskan dengan lebih terperinci tentang projek pembinaan Lebuh Raya tersebut. Kerajaan pusat dikehendaki memelungkan kepada rakyat Sarawak dan Sabah nama syarikat-syarikat yang telah percaya mendapatkan tender projek pembinaan Lebuh Raya ini. Selain itu, Kementerian Kerja Raya perlu menerangkan dengan lebih mendalam berkenaan dengan cara untuk memulakan projek tersebut. Apakah pembinaan Lebuh Raya Pemponia menggunakan jalan raya yang sedia ada ataupun satu Lebuh Raya yang baru? Tambahan pula, saya juga ingin merayu kepada Kementerian Kerja Raya menjelaskan semata mempunyai separan kontraktor di Sarawak dan Sabah yang bertugas untuk membina Lebuh Raya tersebut. Apalah tanggungjawab Kementerian Kerja Raya untuk memelungkan kepada rakyat sekiranya terdapat juga syarikat-syarikat dan kontraktor-kontraktor dari Sarawak dan Sabah. Rakyat Sarawak dan Sabah tidak mahu tengok projek tersebut dimonopolikan oleh syarikat-syarikat atau kontraktor-kontraktor dari semenanjung Malaysia. Terima kasih. Thank you. Saya sebagai ahli parlimen Sarike sangat mengharapkan bahawa pembinaan Lebuh Raya Pemponia akan dilaksanakan dan disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan demi kepentingan rakyat di Sabah dan Sarawak. Kerajaan pusat perlu memastikan supaya tidak mengetepikan atau mengabaikan kepentingan rakyat lagi, sedangkan negeri Sarawak dan Sabah telah banyak menyumbangkan kepada kerajaan pusat sejak pembentukan Malaysia. Minta penjelasan dari YB Menteri. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Dr. Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Sarike. Datuk Seri Yang Ketua, sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, Jalan Pemponia merupakan rangkaian laluan darat utama yang menghubungkan di antara bahagian Kalimantan Indonesia ke Sarawak, ke negara Brunei Darussalam dan seterusnya ke Sabah. Dari sorotan sejarah, Jalan Pemponia ini telah dibina sebagai jalan piawaian mulai tahun 1963, iaitu spek sahaja pembentukan Malaysia antara Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak. Pada peringkat awal, sebahagian besar Jalan Pemponia terdiri daripada laluan batu kelikir dan berstatus gravel road sahaja dengan izin. Kerja-kerja untuk menaik taraf dan menurap keseluruhan Jalan Pemponia telah dimulakan pada tahun 1968 menerusi rancangan Colombo, dan pada 1973 barulah kerja turapan menggunakan kaedah flush ceiling dengan izin dibuat dan disiapkan pada akhir tempoh rancangan Malaysia ke-8, iaitu dari 2001 hingga 2005. Datuk Seri Dr. Ketua, hari ini Jalan Pemponia bermula dari Teluk Melano
di bahagian barat negeri Sarawak melalui Bandar Kuching, seterusnya ke Serian, ke Seri Aman, ke Sarike, ke Sibu, ke Bintulu, ke Miri, ke Limbang, melalui negara Brunei Darussalam, seterusnya ke Lawas, dan seterusnya bersambung ke negeri Sabah melalui Sipitang, ke Beaufort, ke Papar, ke Kota Kinabalu, ke Sandakan, ke Tawau, ke Serudong di sempadan Kalimantan, Indonesia. Projek membina dan menaik taraf Jalan Pen Borneo ini dilaksanakan secara berperingkat oleh kerajaan, melibatkan jarak keseluruhan sepanjang 2,239 km. Daripada jumlah tersebut, 1,166 km berada di negeri Sabah, sementara 1,073 km lagi di negeri Sarawak. Setakat ini jajaran Jalan Pen Borneo yang telah dinaik taraf kepada laluan 4 lorong 2 hala ialah sepanjang 251 km, iaitu 114 km di Sabah dan 137 km di Sarawak. Dalam rancangan Malaysia ke-10 ini, kerajaan telah meluluskan 7 projek baru Jalan Pen Borneo dengan nilai keseluruhan projek sebanyak 1.52 bilion. Projek-projek ini dilaksanakan menerusi kontrak secara konvensional, bukan penswastaan, iaitu seperti berikut. Yang pertama, menaik taraf jalan dari Simpang Nyabau ke Jalan Simpang Bakun Sarawak sejauh 43 km. Kedua, menaik taraf Jalan Batu 10 ke Batu 15, Jalan Kuching ke Serian Sarawak 8 km. Membina 22 lorong memotong di Sarawak. Keempat, menaik taraf Jalan Dongongon ke Simpang Papar Spur Sabah package 1 13.7 km. Yang kelima, menaik taraf Jalan Petagas ke Lokawi Sabah package 1A dan 1B 6 km. Yang keenam, menaik taraf Jalan Tawau ke Sempurna dari persimpangan Jalan Terbang Tawau ke Pekan Sempurna Sabah fasa 1 15 km. Dan yang ketujuh, menaik taraf Jalan Segama Lahadatu Sabah fasa 1 5.6 km. Mengenai pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo, sebagaimana yang diumumkan oleh kerajaan semasa pembentangan bajet 2015 lalu, untuk makluman ahli yang berhormat, projek Lebuh Raya Pen Borneo di negeri Sarawak akan melibatkan cadangan membina dan menaik taraf jalan sepanjang 936 km. Skop projek ini melibatkan gabungan menaik taraf jalan sedia ada, iaitu anggaran 85% daripada jarak keseluruhan dan 15% lagi melibatkan pembinaan jalan yang baru. Perkara ini telah diputuskan setelah kerajaan pusat berbincang dan berunding dengan kerajaan negeri Sarawak. Geometri reka bentuk projek ini akan mengambil kira ciri-ciri keselamatan dan keselesaan pengguna, termasuklah meluruskan laluan yang berselekoh dan menaik taraf kawasan-kawasan kerap berlaku kemalangan ataupun black spots dengan izin. Pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sarawak ini akan dibuat secara 2 fasa. Fasa pertama melibatkan laluan dari Teluk Melano ke Sematan, ke Kuching, ke Serian, ke Sibu, ke Bintulu dan seterusnya ke Miri. Manakala fasa kedua pula melibatkan laluan di bahagian Limbang dan Lawas yang dijangka akan dimulakan pada tahun 2018. Pembinaan projek berskala besar ini akan turut melibatkan pengagihan kontrak kerja kepada kontraktor-kontraktor tempatan, termasuk juru perunding dan juga pembekal bahan binaan dari Sarawak. Datuk Seri Yang di-Pertua, pada masa kini projek kick-off Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak telah dimulakan pada 31 Mac 2015 yang lalu, iaitu melibatkan laluan dari Nyabau ke Bakun sepanjang 43 km. Projek kedua pula melibatkan laluan dari Teluk Melano ke Sematan sepanjang 33 km, di mana ia dijangka akan dimulakan pada bulan Oktober 2015 ini. Manakala segmen-segmen laluan yang lain untuk fasa pertama ini akan dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun hadapan, iaitu 2016, mohon izin. Keseluruhan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak akan mengambil tempoh 8 tahun untuk disiapkan,
iaitu dijangka siap dan beroperasi sepenuhnya pada awal tahun 2023. Untuk lebuh raya Pen Borneo di negeri Sabah pula, skop projek ini melibatkan projek membina dan menaik taraf Jalan Pen Borneo sedia ada di negeri Sabah dengan jarak keseluruhan sepanjang 727 km. Namun ini masih belum dimuktamadkan. Pada masa kini, fasa rundingan dengan kerajaan negeri dan pihak-pihak yang berkepentingan telah memasuki pusingan baru, iaitu mengambil kira cadangan balas daripada pihak kerajaan negeri Sabah. Perjanjian konsesi lebuh raya Pen Borneo di Sabah akan dimuktamadkan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini dan pembinaan fizikal pula dijangkakan dimulakan pada tahun hadapan. Ia dijangka akan mengambil masa selama 6 hingga 8 tahun untuk disiapkan secara keseluruhan. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah memutuskan untuk tidak mengenakan tol di lebuh raya Pen Borneo di kedua-dua negeri, iaitu Sabah dan Sarawak. Ini kerana tiada laluan alternatif kepada lebuh raya Pen Borneo yang merupakan laluan perhubungan utama kepada pengguna di Sabah dan negeri Sarawak. Apabila siap kelak, lebuh raya ini bakal menjadi pemangkin untuk merancangkan lagi pembangunan sosioekonomi di kedua-dua negeri tersebut. Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Muhammad. Ahli yang berhormat, Masyarakat Dewan hari ini